TV KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil hadirin wa khususan li tullab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Al-yawm sanata'allam maddah asy-syariah. Hari ini kita akan belajar tentang subjek syariah SPM 2021. Kepada murid-murid sekalian, jom sama-sama kita patuhi SOP dengan kita memakai pelitup muka, dan bila nak bercakap tu pastikan kita penjarakan fizikal, dan yang paling penting sebelum kita buat apa-apa kita pakai dulu cecair pembasmi kuman agar kita tak terkena jangkitan wabak COVID-19. Baik, hari ini kita akan belajar tentang topik syariah SPM 2021. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Bersama dengan kita pada hari ini Ustaz Ismail. Kaifahal Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Ismail daripada Samti Sabak Bernam, Ustaz. Nama panjangnya apa, Ustaz? Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Batu 38, Sabak Bernam, Selangor. Okey, hujung nun di sana, dalam negeri Selangor. Baik Ustaz. Ustaz, kita dapat tahu bahawa Ustaz ni seorang penulis buku juga, Ustaz, ya? Masya Allah. Dan Ustaz berpengalaman dalam bidang syariah ni dah masuk tahun keberapa ni, Ustaz? Mata pelajaran ni baru dilaksanakan di KBD. Ya. So ini adalah calon batch yang ketiga. SPM 2021 ni calon batch yang Daf'ah At-Thalithah. Okey, yang ketiga ni, Ustaz? Yes, saya. Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, Ustaz, jom kita buat SOP terlebih dahulu. Baik. Silakan Ustaz. Baik, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey. Okey, dan saya pula, Ustaz. Bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni, Ustaz, barulah kita boleh buka face mask kita, Ustaz, agar tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Tersangkut pula ni Ustaz, ya. Baik, tapi jangan kita buang merata-rata dan kita simpan di tempat yang selamat, dan kalau tak ada bekas kita letaklah dalam poket kita ke, kan, agar dia tak terkena jangkitan. Baik Ustaz. Ustaz ke sini sikit, Ustaz. Ustaz ke sini terlebih dahulu. Saya nak tanya soalan dengan Ustaz ni. Okey, baik. Ustaz, sebagai seorang guru ni dah berapa lama sebenarnya, Ustaz? Kurang lebih 18 masuk 19 tahun. Wow, 18 tahun. Pastinya banyak pengalaman, banyak ilmu yang akan Ustaz kongsikan kepada kita pada hari ini. Topik kita hari ini syariah, Ustaz. Ya, syariah Islamiah. Syariah sebenarnya cerita pasal apa, Ustaz? Syariah Al-Islamiyah dia menceritakan tentang gaya hidup Muslim, yang mana ia mencakupi aspek beribadah dalam kehidupan seharian. Seterusnya ia juga menyentuh beberapa tajuk berkaitan tentang munakahat, muamalat, dan yang terakhir dia menyentuh bahagian fiqhul jinayat, berkaitan tentang hudud, qisas, dan juga ta'zir. Okey Ustaz, dia merangkumi the way of life. Ada pernikahannya, ada muamalatnya, ada jinayatnya. Semua kita pelajari. Sebab apa? Dalam Islam ni semua perkara ada diajarkan kepada kita. Sampai ke Ustaz nak masuk toilet pun ada diajar caranya, Ustaz, ya? Ya, betul. Okey, kita nak dengar pula pandangan daripada murid-murid kita di luar sana tentang topik kita hari ini, syariah. Jom kita saksikan. Didik TV KPM.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Ali bin Ismail dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Benam Batu 38, dan sebagai seorang calon SPM tahun 2021. Dalam madah syariah, saya amat meminati dalam bab fiqhul ibadah, bab puasa dan solat istisqa. Namun begitu, saya terdapat sedikit kesukaran untuk memahami bab haji dan umrah. Walau bagaimanapun, saya tetap akan berusaha untuk memahami bab tersebut, dan saya berharap agar calon SPM tahun 2021 yang mengambil subjek syariah berjaya untuk skor A+ untuk SPM tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Effendi, calon SPM 2021 daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Benam. Dalam madah syariah Islamiah, bab yang saya paling suka adalah bab haji dan umrah dalam fiqhul ibadat. Akan tetapi saya sedikit lemah pada bab wakaf dalam fiqhul muamalat. Namun saya percaya bahawa setiap pelajar ataupun setiap calon yang mengambil subjek ini akan lulus dengan cemerlangnya, InsyaAllah, dengan adanya bantuan guru-guru dan rakan-rakan. Sekian, bitaufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Faizal binti Muhammad Rizki, pelajar SPM 2021 dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Batu 38, Sabak Benam. Dalam mata pelajaran ini, saya amat menyukai subjek syariah, terutamanya dalam bab ibadah. Akan tetapi, terdapat beberapa perkara yang saya suka untuk meminati dan juga memahami. Oleh itu, dengan bantuan guru-guru dan rakan-rakan yang lain, saya berharap agar saya dapat memperolehi skor yang cemerlang dalam SPM nanti. Saya juga mendoakan agar calon-calon SPM yang lain memperoleh skor yang cemerlang. Didik TV KPM. Okey, tadi kita dapat saksikan murid-murid kita pandangan tentang subjek syariah ni. Katanya tak adalah susah sangat. Yang penting kita kena menghafal dan kita kena faham apa yang diajarkan oleh Ustaz Ismail. Betul Ustaz ya? Iya. Okey, baik. Sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita saksikan murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Dah bersedia ke belum? Baik. Dah ada 6 orang ni pakai face mask siap ni ya. Macam mana saya nak nampak muka anda semua ni? Boleh buka sikit ke? Nampak muka sikit? Okey, tak apa. Baik. Saya nak kenal seorang-seorang boleh tak? Bermula daripada Putra Haikal. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Haikal Ikhwan Shah, tingkatan 5 di Sekolah SNMD Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey, dan seterusnya Fatihah. Ismi Nur Fatihah binti Zainal Abidin minal Ma'had Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey, dan seterusnya Elmiza. Okey, silakan. Elmiza Kamilia. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama diberi Kamilia binti Khairizan. Tingkatan 5 Al-Hawarizmi, bersekolah di Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Seterusnya kepada Siti Nur Syakira. Perkenalkan diri. Seterusnya Hakim, silakan. Hakim, sila kenalkan diri. Tak clear. Hakim, ataupun kita pergi dulu kepada Zafirul. Boleh kenalkan diri anda? Nama saya Muhammad Zafirul Arif bin Abdul Razak. Saya pelajar tingkatan 5 di Sekolah Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Batu 38. Okey, ini dia murid-murid kita daripada Samti Sabak Bernam saya. Ya, saya. Betul? Okey, ni saya rasa ni semua pelajar-pelajar cemerlang ni. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita dalam subjek syariah tingkatan 5 2021, kita berehat seketika Ustaz. Dan kita kembali selepas ini Tariq Ilan Najah SPM 20 Wahid wa 20. Kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Guru, dialah pemberi paling setia. Tiap akar ilmu miliknya. Pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Usman Awang 1979. Okey, entum makna Tariq ilan Najah SPM 2021. Hari ini kita nak belajar subjek syariah dan murid-murid kita dah bersedia di belakang ni. Boleh buka face mask tu. Nampak muka sikit. Okey. Oh, handsome rupanya kan. Baik. Kita ada murid-murid kita daripada Samti Sabak Bernam yang akan menyertai kelas syariah kita pada hari ini. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita bersama dengan Ustaz Ismail bin Khalil untuk memulakan kelas kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya-Allah saya akan membincangkan serba sedikit teknikal. Yang pertama, teknikal untuk menjawab soalan peperiksaan SPM Syariah 5402. Okay. Ia terbagi kepada dua bahagian. Dua bahagian, kertas 1 dan juga kertas 2. Walau bagaimanapun, kebiasaannya kertas 2 atau peperiksaan lisan akan dijalankan atau dilaksanakan lebih awal lagi, bermula atau sekitar pada bulan Julai sehinggalah ke bulan September. Dia punya jangka waktunya bagi setiap ujian lisan SPM. Dan selepas itu barulah pelajar-pelajar atau calon-calon SPM pada tahun berkenaan akan menduduki peperiksaan percubaan dan seterusnya membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM yang sebenar. Dan seterusnya, hari ini insya-Allah saya akan membentang berkaitan tentang ujian lisan. Ujian lisan kertas peperiksaan SPM Syariah 5402/2. Yang mana kertas ujian lisan ini akan memberikan markah sebanyak 30 markah sebenarnya. Agak tinggi ya, 30 markah. Sekiranya pelajar menghafal 4 surah yang mereka wajib kuasai beserta dengan makna, yang mana pelajar akan menduduki kertas SPM Syariah 5402/2 berada pada sekitar bulan Julai, Ogos dan juga September. 3 bulan tersebut. Pelajar telah diberikan ruang masa daripada awal tahun sehinggalah ke bulan Julai untuk menghafal ke-4 surah yang telah dinyatakan atau telah diberikan dalam sukatan pelajaran Syariah Al-Islamiyah. Jadi saya minta seorang pelajar untuk menyatakan ke-4 surah yang telah diwajibkan bagi calon SPM untuk menghafalnya. Saya minta pada Elmiza. Boleh Elmiza? Sebutkan 4 surah. Apa dia surahnya ya? Surah Al-Mulk. Al-Mulk. As-Sajadah dan Al-Insan. Al-Mulk, As-Sajadah, Al-Insan. Lagi satu? Yasin. Yasin ya? Okey, baik. Bagus. Tahniah. Alhamdulillah. Mumtazah anti. Mumtaz. Anti syatirah. Baik.
Itu dia 4 surah je. Tak banyak. Okey, masa dia berikan pun cukup panjang. Okey. Kebiasaannya pelajar dia habis daripada tamat term 4 tu mereka telah diberi pesanan oleh guru-guru untuk menghafal, membuat persediaan menghafal surah yang berikutnya. Okey, sukatan surah pada tingkatan 5. Okey. Peperiksaan ujian lisan ni wajib diduduki oleh setiap calon. Wajib. Bermakna sekiranya mereka tidak mengambil ujian lisan tersebut, okey, markah mereka dikirakan sebagai gagal. Walaupun mereka ni atau calon ni mengambil atau menduduki peperiksaan bertulis. Okey. Ini yang berlaku baru-baru ni, kita ada wabak COVID. Jadi ada beberapa penundaan penangguhan bagi calon-calon yang dikuarantin. Dia ada sesi yang kedua, ada sesi yang ketiga. Begitu juga dengan peperiksaan bertulis. Saya dikhabarkan pada hari ini ada peperiksaan bertulis bermula. Peperiksaan bertulis. Okey. Bagi peperiksaan lisan Asy-Syariah, setiap calon perlu menjawab 1 set ujian. Satu set ujian. Dia dah pecahkan, dah siap-siap. Lembaga Peperiksaan Malaysia sudah melengkapkan set ujian. Ada beberapa set ujian. Yang mana ia merangkumi 3 soalan hafazan. Dan pelajar akan mendapat 30 markah. 1 soalan tilawah, iaitu ayat bacaan, serta 2 soalan makna ayat. Okay? 2 soalan makna ayat, yang mana sekiranya pelajar berjaya menguasai dan menjawab dengan baik, mereka akan memperolehi 6 markah. Jadi saya nak tanyalah di kalangan anak-anak murid saya ni, ada tak yang dah hafal 3 daripada 4 surah yang diberikan berserta makna? Ada tak? Nak bagi hadiah ni. Ada. Zafirul dah hafal 3 daripada 4 surah. Hakim? Saya baru hafal surah Al-Mulk, Yasin, As-Sajadah dalam proses nak hafal. Dalam proses. Berserta makna ya? Zafirul? Alhamdulillah. InsyaAllah calon cemerlang. Kita dah ada calon cemerlang SPM ya? A+ Asy-Syariah. Bagaimana pula dengan Hakim Bakhtiar? Hakim Bakhtiar? Dah hafal? Berapa surah yang dah hafal? Surah Al-Mulk, Surah Yasin dan Surah Sajadah separuh. Surah Sajadah separuh. Alhamdulillah. InsyaAllah sempat nanti lagi. kita nak dengar sikit lah dia orang baca, boleh ke Ustaz? Okey, boleh. Lepas ni kita akan test sedikit. Okey? Saya akan minta pelajar baca sedikit. Saya ambil awal-awal je. Berserta makna tau. Okey. Lakin Ustaz, indahum talat aqsam. Okey. Talat aqsam wal ula hafidhuhu wa tilawah wa ma'anil ayah. Ma'anil ayah. Aywa. Qismu al-thalith at-tarjamah. Ma'anil ayah. Baik, qismu hifiz. Baik, saujarib wahid minkum biqira'ah al-ayah min surah Al-Mulk. Min bidayah. Mungkin Putra Haikal anta taqra min bidayah surah Al-Mulk min awal surah. Okey. Ila al-ayah al-thalithah. Tafaddal Putra. Surah Al-Mulk. Ya saya. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Okey. Wa huwal azizul ghafur. Okey Ustaz. Kalau macam ni Ustaz, kita nak bagi berapa markah Ustaz? Okey, kat sini dia ada sangkut sikit. Okey. Sangkut tu dia masih boleh dapat markah lagi. Boleh lagi? Boleh lagi dapat markah. Dan dia tadi ada ada 3 kesalahan tajwid. Okey. Ayyukum ahsanu amala. Kum di situ dia tak panjang. Ayyukum ahsanu amala. Baik. Okay, dia sambung terus dia.
Okey, sekiranya pelajar dia membuat kesalahan berulang, okey, kesalahan berulang sebanyak 6 kali, baru dipotong 1 markah. Begitu mudah untuk pelajar mendapat markah yang tinggi bagi bahagian hafazan ataupun bahagian tilawah. Namun saya nak test seorang pelajar untuk memberikan makna ayat, makna ayat surah yang telah dibaca sebentar tadi. Makna ayat pertama dan kedua. Siapa boleh volunteer? Siapa nak cuba? Tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Volunteer? Please. Silakan menjawab. Saya pilih lah. Okey, saya pilih. Ustaz pilih lah, Ustaz. Saya pilih Zafirul. Cuba Zafirul. Okey, boleh cuba? Okey. Silakan. Fadal. Makna ayat. Surah Al-Mulk. Ayat saya. Tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makna ayat tersebut. Boleh cuba? Okey Ustaz, saya rasa dia tengah nak ingat-ingat tu Ustaz. Okey. Apa kata kita bagi dia chance sikit. Okey. Tapi kita berehat seketika. Okey, baik. Boleh Ustaz Baik. kita bagi chance sikit lah. Kita berehat seketika dan selepas ni kita nak dengarkan apakah terjemahan daripada ayat tersebut. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Ismail dalam subjek syariah. Seronok Ustaz Tadi kita dapat baca ayat suci Quran, kita dapat tengok bagaimana mereka ni menghafal ayat suci Quran. Tapi yang ni dia special sikit. Dia bukan setakat hafal, bukan setakat baca, tapi dia kena tahu juga makna ayat tersebut Ustaz. Tadi kita bersama dengan siapa Ustaz tadi? Kita bersama dengan Zafirul dan kita nak lihat bagaimana Zafirul menterjemahkan ayat tersebut. Boleh Ustaz? Okey, boleh. Baik. Okey. Silakan Zafirul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Makna bagi surah Al-Mulk, bagi ayat yang pertama, Maha Suci Allah, yang Maha Suci Allah yang menguasai segala pemerintahan, yakni dunia dan akhirat. Dan dia yang maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Betul Ustaz? Ya, betul. Makna bagi ayat yang kedua, makna bagi ayat yang kedua, dia yang menciptakan hidup dan mati, dan menguji kamu siapakah yang di antara kamu lebih baik amalannya. Lepas tu dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Okey. Makna bagi ayat yang ketiga, dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Okey, macam mana Ustaz? Kita boleh terima tak? Ada lagi? Okey, teruskan. Maksudnya Allah nak bagi kita lihat adakah sesuatu yang kurang di dunia ni. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Zafirul. Alhamdulillah. Okey, kalau kata makna ayat tu, dia ada 2 soalan. Satu soalan makna ayat, dia biasa dia tak sampai lah ayat pertama sampai ayat ketiga. Dia satu ayat saja, sama ada ayat kedua, ayat pertama, kedua ataupun yang ketiga. Setiap satu potongan ayat tersebut ada di kalangan pelajar, dia memberikan makna gambaran, bukan makna sebenar daripada kandungan yang terdapat dalam buku teks ataupun kitab-kitab terjemahan tafsir yang sedia ada yang telah disahkan lah. Okey. Jadi bagi pelajar yang memberikan makna gambaran, makna suri, al-ijabah makbulah. Makbulah. Jawapan pelajar tersebut boleh diterima, dan pelajar tersebut layak mendapat 3 markah. Markah penuh. Markah penuh. Okey. So kalau kata pelajar tersebut berjaya mendapat 2 makna
ayat atau berjaya menjawab 2 makna ayat, dia akan beroleh 6 markah. Okey. Itu berkaitan tentang soalan bahagian kertas 2. Okey. Okey, ini ayat-ayatnya. Okey, Yasin, Mulk, Sajadah, Al-Insan. Okey, ini yang kita bincangkan. Aras kesukaran, dia ada aras rendah, sederhana dan tinggi. Okey, bagi setiap ayat hafazan tersebut. Okey, untuk ujian lisan, setiap pelajar diberikan masa 10 minit untuk menjawab 3 soalan hafazan. Okey. 1 soalan tilawah, 2 soalan makna ayat. Apabila pelajar berjaya melepasi kesemua dan berjaya menjawab kesemua soalan tersebut, maka layaklah ia atau pelajar tersebut beroleh markah kebiasaannya lah 25 dan ke atas. Okey. Ada juga calon yang cemerlang, mereka beroleh markah sehingga 5, maksud saya wajarannya 30 markah penuh. Apabila telah dibundarkan. Ada yang dapat 30. Ada. Memang dia hafal perfect. Okey. Ini adalah kata tugas, namazij, min as'ilah li qismi al-ba' atau apa? Qismi as-sani. Iqra min bidayah surah Yasin. Afwan, iqra min bidayah surah Yasin. Aid hazil ayat maratan thaniyah thumma akmilha bil ayat allati ba'daha. Okey. Sil hazil ayat bil ayat allati ba'daha. Akmil hazil ayat bil ayat allati ba'daha. Ini antara contoh tugasan. Contoh kata tugasan dalam soalan hafazan. Kemudian dalam soalan tilawah, iqra surah Al-Insan min al-ayat as-samanya ila ayat 24. Kemudian kata tugasan dalam makna ayat ni dia ada satu je. Tarjim qita'at al-atiyah bil lughah al-malayuwiyah. Dia ada satu saja bentuk soalan. Okey. Ini jenis-jenis soalan yang akan keluar nanti. Ya, jenis-jenis soalan yang akan keluar. Okey, seterusnya selepas ini kita akan membicarakan pula tentang kertas syariah, kertas 1. Okey. Jenis instrumen dia bagaimana, cakupan konteks soalan dia bagaimana. Okey. Secara rambangnya atau secara asasnya, kertas 1 ni dia terbagi kepada 2. Okey. Markah penuhnya 100. Tapi apabila dibuat wajaran, markah tersebut akan menjadi 70. Okey. 70 markah dia akan campur dengan yang 30 markah tadi bahagian hafazan. Okey. Manakala kertas 1 ni dia terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama objektif pelbagai bentuk. Okey. Yang kedua soalan struktur. Soalan objektif pelbagai bentuk, di situ ada 20 soalan. Okey, 20 soalan. Manakala soalan struktur mewakili 4 soalan, tiada pilihan, tiada soalan pilihan. Pelajar wajib menjawab ke-4 soalan dan ia mewakili 80 markah. Kena jawab semua, Ustaz? Kena jawab semua. Tak boleh nak sport-sport lah Tak boleh dah. Dia tak boleh nak sport. Dia kalau sport habislah. Habis kena sport dia terus. bakal jadi sportman lah. Apa tu? Okey, bagi soalan bahagian OPB, objektif pelbagai bentuk, terdapat bahagian yang disediakan jawapannya. Ada jawapan yang disediakan. Namun di situ juga ada soalan yang tidak mengandungi jawapan. Okey? Maksud dia respon terhad. Subjektif respon terhad. Namun pada bahagian yang sama terdapat juga soalan subjektif respon terbuka. Okey, itu bahagian OPB yang mewakili 20 markah tersebut. Sebentar lagi saya akan tunjukkan dia punya contoh-contoh soalannya. Okey? Manakala bahagian B subjektif ni,
dia adalah pecahan daripada tajuk-tajuk tingkatan 4 dan tajuk-tajuk syariah tingkatan 5. Okey? Okey, ni sebelum kita masuk pada bahagian tajuk-tajuk ni, okey, kita lihat pada pecahan masa, agian masa cadangan untuk pelajar menjawab. Okey? Masa diberikan untuk mata pelajaran syariah adalah 2 jam 15 minit. Banyak tu. Lama 2 jam 15 minit. Okey? Pelajar-pelajar dia perlu manfaatkan seluruh masa yang telah diperuntukkan. Okey? Mereka boleh menjawab bahagian OPB ni mengguna pakai 20 minit masa peruntukan, soalan 1 20 minit, 2 20 minit dan seterusnya sehinggalah ke bahagian semakan. Mereka akan ada lagi baki masa yang terluang, tersisa, dan di situ mereka akan guna pakai untuk membuat semakan. Ini pun pecahan masa ni baru dapat 2 jam ni. 246 okey. 60 minit, 60 minit, ada baki lagi 15 minit untuk mereka memperbaiki mana-mana jawapan yang mereka rasa ada kekurangan. Okey? Jadi ini di antara kelebihan subjek Al-Syariah. Maknanya 2 jam suku tu memang cukup sangat lah Ustaz ya? 2 jam suku tu memang cukup. Memang memadai. Okey? Dengan syarat pelajar dia menguasai setiap daripada tajuk soalan yang dikemukakan, memahami kehendak soalan dan bentuk jawapan yang diminta, okey, dan berjaya ataupun berupaya untuk menulis, mengeja jawapan tersebut, ayat tersebut, struktur ayat dengan baik dan tepat. Namun walau bagaimanapun kadang-kadang ada juga jawapan pelajar tu mereka tersilap ejaan. Contoh shin, mereka gunakan sin, okey, atau kha, mereka menggunakan ha. Jawapan pelajar tersebut diterima pakai. Baik Ustaz, yang kita nak pergi sekarang ni adalah kepada contoh-contoh soalan saya. Ya, contoh-contoh soalan bagi Qismul Alif. Kertas 1, okey, Qismul Alif kertas 1. Di sini dia ada 20 markah. Okey, ni di antara contoh soalan lah. Okey, dia bagi apa tu, Rajah Ar-Rasmul Bayani al-ati dalla ala hikmati salatil istisqa. Okey, di soalan meminta hikmah solat istisqa. Al-ijabah al-ula zikru ni'matil ma'i min akbari ni'amillah ala ibadihi. Wal-ijabah tsaniya ta'khirun nuzulil matar huwa ibtila'un min Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi. Taib. As-su'al matlub minat talabah bi katbati baqiyah isnatain minal ijabah. Pelajar kena jawab 2 lagi hikmah untuk melayakkan dia mendapat 2 markah. Okey, katalah pelajar tu dia jawab tazkirun nas bihajatim ila rabbihim. Ataupun dia terlupa dia jawab zikru bihajah ila Allah. Maka jawapan pelajar tersebut diterima. Boleh diterima. Boleh diterima. Masuk sampailah Ustaz. Masuk dia sampai. Dia ada maknawi secara maknawi dia ada kaitan. Betul. So jawapan tersebut diterima pakai. Masyru'iyatus solati wa du'a listidlabil ghais. Persyaratan solat dan doa itu untuk mendapatkan atau meminta hujan. Okey. Maka di sini juga jawapan pelajar di sini sekiranya dia jawab secara ringkas, dia tertinggal perkataan doa masyru'iyatus solati listidlabil ghais. Boleh terima. Maka jawapan pelajar tersebut diterima. Okey. Okey Ustaz. Boleh terus tulis Ustaz. Okey, contoh dia tertinggal yang ni. Okey. Kan. Masyru'iyatus solati listijlabil ghais, atau dia terlupa perkataan ghais. Dia ganti dengan perkataan al-matar. Okey. Dia teringat guru dia cerita, matar ni ada banyak. Satu matar hujan, satu lagi matar lapangan terbang, kan? Jadi dia pun keliru antara dua tu.
dia pun tulislah motor ni kan. Jadi dia tak buat perkataan al-ghais ni. Jawapan pelajar masih boleh diterima pakai. Okey Ustaz, sebelum kita nak terus kepada soalan yang berikutnya Ustaz, kita ada kiriman kad kepada guru-guru kita ni. Sempena tak lama lagi kita nak menyambut Hari Guru. Baik. Di sini kita ada kiriman daripada murid kita yang menunjukkan terima kasih cikgu. Katanya daripada hati, dan ucapan selamat Hari Guru yang bakal kita sambut tak lama lagi #terima kasih cikgu. Jadi ini di antara kad yang dikirimkan oleh murid kita. Dan ada juga Ustaz, di hadapan kita ni, wow, banyak kad yang diberikan oleh murid-murid kita. Baik Ustaz, boleh saya pilih Ustaz? Okey, silakan. Boleh ya? Okey, saya nak pilih satu lah. Saya tengok daripada tadi yang ni, berkilat-kilat kadnya. Wow, di bahagian hadapan ni dituliskan terima kasih cikgu. Kalau dalam bahasa Arabnya panggil ustaz ataupun muallim. Okey, baik. Di dalam kad kita, terjatuh pula. Okey, dalam kad kita, ada dituliskan beberapa kata-kata. Wahai guru, selamat Hari Guru. Terima kasih atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang telah cikgu curahkan. Tanpa ilmu, dorongan, sokongan dari cikgu, saya takkan berada di tempat sekarang. Terima kasih cikgu, jasamu tetap dikenang sampai bila-bila. Semoga cikgu sentiasa dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usia. Nampak ada gambar ada peace lagi dekat situ kan? Okey, #terima kasih cikgu daripada Nur Ilham binti Zulkifli 4 Bestari SK Bintang. Terima kasih Ilham. Moga anda berjaya di luar sana. Ni ucapan terima kasih kepada guru-guru kita yang berada di Malaysia. Baik, kita nak berehat seketika. Kita kembali semula dalam Tariq Ilan Najah SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, antum ma'ana Tariq Ilan Najah SPM 2021. Betul Ustaz sebutan saya tu ya? Wahid wa Ishrin. Ya, betul. Tepat. Okey. Saya pun masih belajar lagi Ustaz bahasa Arab ni. Baik Ustaz, tadi kita dah cerita tentang beberapa soalan. Boleh kita terus lagi Ustaz untuk buat kita buat latih tubi lagi Ustaz. Silakan. Okey, baik. Kita teruskan. Tadi kita dah tengok bentuk soalan pada kesemua alif dan kita akan sambung pada kesemua alif juga. Saya akan tunjukkan beberapa kesilapan yang kebiasaannya dibuat oleh calon-calon peperiksaan SPM. Okey. Biasanya kita nampak dalam waktu percubaan tu kadang dia jawapan dia tu ada tapi dia silap letak. Okey, kita cuba tengok. Okey. Bagi soalan 3 min soal al-thalis ila soal al-khamis, imla al-ijabah as-sahihah fil faraghat al-mu'addah. As-siyamul masnun. Al-as'ila muta'alliqa bi-siyamil masnun. طيب هناك بعض الإجابة مكتوبة داخل أوراق الامتحان. طيب الصوم 6 أيام من شوال. صوم 8 أيام من ذي الحجة. طيب هناك إجابتين والمطلوب من الطلبة بالإجابة ثلاثة الأجوبة المتبقية. طيب مثلا هناك فراغات في أوراق الإجابة. Ada ruangan kosong di sini. So dia tak tentukan yang mana pelajar nak jawab. Okey, 3, 4 dan 5 ini yang Arafah, Tasu'a wa Ashura, Al-Isnin wal Khamis. Jadi kalau kata jawapan dia tak mengikut tertib urutan, jawapan ini diterima. Okey. Okey, jawapan diterima. Pelajar layak mendapat markah. Okey? Ada berapa ya puasa-puasa sunat? Ada berapa tu puasa siapa boleh tambah lagi selain daripada Tasu'a, Ashura, 6 ayyam min Syawal, 8 ayyam min Zulhijjah. Kalau biasa okey. Syakira, apa ya? Silakan. Boleh ingat atau Fatihah? Boleh tambahkan satu je saya minta. Siapa ingat kaedah penomboran yang saya bagi?
Saya. Okey. Silakan. Lagi satu, asalmu salasa ayam. Aywa, mumtazah. Alhamdulillah. Okey, syukran laki. Al-ijabah sahihah, 100%. Okey. Salah satu ayam min Zulhijjah. Okey. Biasa saya ajar anak murid, dia ada guna kaedah penomboran. Oh, penomboran. Untuk menghafal ni. Menghafal nama-nama hari tersebut. Ataupun tempoh waktu yang disunatkan berpuasa. Okey. Seterusnya, al-asilah soal as-sadis ila soal as-sabi. Imla al-faraghat bil ijabah as-sahihah al-muaddah. Di sini jawapan telah disediakan. Dan pelajar diminta untuk mengisi jawapan yang tepat. So soalan yang keenam, qala an Sama' binti Bashir radhiyallahu anha qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yauma faragh illa fi ma aftaradallahu alaikum. Jadi pelajar dia kena isi ruangan kosong tersebut. Okey, ruangan kosong. Jadi apakah hari yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa padanya? Hari makruh, okey? Okey, di sini jawapannya yaumus sabt. Manakala bagi soalan ketujuh, qala Syafi'iyah yukrahu ifradu yauma faragh bisaum. Okey, fa in wafaqa 'adatan lahu bi an nazara sauma yaum shifa maradihi fa wafaqa jum'ah fala yukrah. Okey. Jadi di sini jawapannya adalah hari Jumaat. Okey. Pelajar dia kena letak jawapan berdasarkan nombor pada ruangan disediakan. Ada pelajar dia tersilap. Okey, dia tersilap. Sabtu ni ditulis kat sini. Jumaat dinaik ke atas. Tak dapat markah, Ustaz? Tak dapat markah. Salah. Okey. Jawapan tersebut dia berubah kedudukan, maka pelajar tersebut akan kehilangan 2 markah secara automatik. Okey, seterusnya bagi soalan OPB ni, okey. Kadang-kadang ada pelajar dia tak dapat jawab. Soalan ke-8, 9, 10. Okey. So dia tak ada jawapan kat sini. Okey. Ruangan tersebut perlulah dikosongkan. Dia tak boleh nak jawab soalan ke-11 ni pada ruangan jawapan nombor 8. Jangan buat confirm bilang markah. Jadi kena tengok nombor betul-betul. Kena tengok nombor dan jawab pada ruangan yang disediakan. Ada lagi satu isu. Ada pelajar yang saya lihat pada soalan jawapan percubaan ni, biasa guru atau calon diminta untuk mengembalikan buku soalan berserta dengan kertas jawapan. Dan juga terdapat calon yang dia menjawab soalan OPB pada buku jawapan, pada buku soalan. Mereka tidak gunakan ruang yang disediakan, kertas khas yang disediakan untuk menjawab soalan OPB. Okey? Jadi adalah lebih baik sekiranya pelajar tersebut menggunakan kertas objektif pelbagai bentuk ini untuk menjawab soalan yang telah diberikan. Jangan guna buku soalan tersebut untuk jawab. Jenuh nanti guru-guru yang menanda, guru pemeriksa dia nak selak satu-satu, mana satu. Ada berconteng, ada bentuk lukisan macam-macam kat situ kan. Jadi dia boleh menjejaskan pemarkahan pelajar tersebut. Baik Ustaz, saya lihat ada yang di bahagian akhir tu yang Ustaz ada nak terang sikit kepada murid-murid, ada perkara yang penting sekali Ustaz. Boleh Ustaz ceritakan kepada kita tak? Pada kismu alif tadi tersebut. Yang kismu alif tu Ustaz. Okey, pada kismu alif, selain daripada kita lihat di sini ya. Okey. Di sini soalan dia merangkumi tajuk-tajuk tingkatan 4 dan tajuk-tajuk tingkatan 5. Akan tetapi taburan soalannya ada kalanya dia berlebihan. Soalan bahagian tingkatan 4 ni dia tak semestinya 10 soalan. Ada kala ni dia boleh jadi 11 atau 12 soalan. Manakala soalan tingkatan 5 bakinya lah. Okey. Dianya dipecahkan pada setiap bab
yang telah dipelajari oleh setiap calon. Bab ibadah tentang 4, ibadah tentang 5, bab seterusnya bab muamalat tentang 4 dan 5. Ada kalanya dia boleh juga tak keluar muamalat tentang 4, dia keluar muamalat tentang 5. Okey. Dan seterusnya bahagian munakahat dan juga bahagian jinayat. Okey, pada kismu alif ni dia akan ikut turutan. Tentang 4, okey, ibadah, kemudian muamalat, seterusnya munakahat. Okey. Kemudian pada tingkatan 5, dia akan berturutan semula pada bab ibadah, bermula balik bab ibadah, diikuti dengan bab muamalat, dan yang terakhir bab jinayat. Okey. Okey, di situ. Okey, di sini kita akan lihat. Okey. Bentuk teknik soalan menjawab soalan qismu ba. Okey. Jadi di sini soal awal dia berkaitan tentang solat istisqa. Okey, jawapan. Okey, katalah soalan tu bertanya tentang ta'rif. Jadi pelajar dia kena tulislah. Tulis, susun elok-elok soal awal. Kemudian dia punya nombor soalan dia, kan? Nombor soalan dia. Satu apa dia, ada berapa yang diminta. Kalau kata dia minta dua fakta, atau satu fakta, yang berasingan, pelajar kena susun lah elok-elok, atur dia punya jawapan dia. Dia minta ta'rif, kemudian soalan meminta dalil. Okey, contohnya bagi soalan dalil, ayat tersebut ada 2. Pelajar dia boleh dia jawab satu saja. Dia tulis satu ni, jangan abaikan. Jangan kosongkan walaupun dia tak dapat yang bahagian yang kedua. Kemungkinan besar dia akan dapat markah juga di sini. Mungkin 1, mungkin juga 2. Di situ. Okey, dia struktur pemarkahan tu dia kadang-kadang ada perbezaan pada setiap tahun. Yang mana Ustaz, yang paling penting sekali dalam kita membuat satu jawapan tu, dia kena jangan tinggal jawapan kita dan jawapan tu kena tersusun. Baik Ustaz. Ya, betul. Qabla an nantahi, hal indaka ayun nasiha khususan litulab SPM 2021. Ada apa-apa nasihat ataupun pesanan daripada Ustaz untuk mereka supaya mereka ni jangan buat salah lah bila menjawab ni. Okey, silakan Ustaz. Bagi Qismul Ba ni, nasihat saya pada pelajar ya, dia guna pakai ruang buku jawapan tu dengan sebaiknya. Okey. Contoh, pada soalan yang pertama, apabila dia dah habis menjawab soalan yang pertama tersebut, ada baki ruangan kosong. Contoh, ruangan kosong ni, dia biarkan, abaikan kosong. Dia mulakan pada muka serat atau helai yang baru untuk soalan yang berikutnya. Kemudian, yang kedua, kalau kata dia dah jawab, dia dah jawab pada soalan yang kedua ni, alif, soalan pertama, dia dah dapat jawab. Contoh bahagian ba ni dia tak dapat jawab. Dia kosongkan saja je. Dia kata dia nak jawab nanti dah habis. Dah habis menjawab semua, dia tak berapa ingat jawapan ni. Okey, dia buat ruangan kosong di sini. Okey. Jangan dia jawab contoh di sini dia jawab bahagian jim. Okey, dia jawab jim di sini. Contoh kemudian seterusnya dia jawab dia jawab dal di sini. Dan yang terakhir tu ba. Tak ikut urutan. Dia tak ikut urutan. Okey. Saya harap semua calon-calon SPM, pelajar-pelajar ni dia elakkan jawapan yang sedemikian. Ataupun dia jawab soalan yang kedua dulu. Soal sani pada helaian yang pertama. Jadi soal awal duduk pada helaian yang terakhir. Jadi pelajar-pelajar wajib mengelakkan jawapan yang sedemikian rupa. Okey, terima kasih Ustaz Ismail, guru syariah daripada Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam. Dan terima kasih kepada murid-murid yang menyertai kita pada hari ini. Kita doakan murid-murid sekalian dapat full A dalam SPM pada tahun 2021. Kita dah berada di akhir rancangan. Okey, cuba bye-bye sikit. Bye-bye sikit murid-murid di sana. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Baik, kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lah cikgu ni? Macam-macam kerja
Permitlah, sekali pun ada. Ih, bukanlah cikgu ni. Kenapa ni? Nampak macam stres je. Boleh saya bantu? Ih, suka-sukalah. Awak tengoklah ni. Macam-macam kerja sekolah kena buat. Awak ni tak baik cakap macam sejak negara dilanda virus COVID-19, berbagai usaha yang cikgu lakukan untuk kita dapat belajar secara betul-betul. Betul kata awak, kesian cikgu. Ini semua untuk kebaikan kita. Sebenarnya, awak tahu tak apa persamaan matahari dengan cikgu? Apa ya? Matahari menyinari dunia, cikgu menyinari dunia kita. Hihihi, terima kasih cikgu. Padamu cikgu, jasa. Didik TV KPM